berdiri mengumumkan perarakan masuk pengarah-pengarah KPTI Negeri bersama tetamu kehormat dengan diiringi Ketua Pengarah KPTI dan penasihat KPTI masuk ke perkarangan majlis. Hadirin dipersilakan duduk. Menjadi rasa mengisi berikan tubuh. Agar aku bisa mengenal segala kau Laksmana Melayu. Lintas bersama bunga cerita karilah kau. Darah merah pekat mengisi buat-buat dan bisa ku melangkah. Dimana ikut dia di situ hatiku jauh-jauh malam-malam berpegang.
Baiklah tuan-tuan sekalian, berikan tepukan yang maha gemuruh atas persembahan pembukaan sebentar tadi. Hingga bermalam siang petang, berada di celah utara, bermanis kata selamat datang awal bismillah kebicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Istiadat Convocation ke-15 Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah KPTI. Yang berusaha Tuan Muhammad Effendi bin Datuk Muhammad Sailan, Pengurusan Besar UPSI Holding Sendian Berhad. Yang berusaha Tuan Dr. Haji Muhammad Hisham bin Surki, Ketua Pengarah Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah. Yang dihormati Encik Rashidi, Pengarah Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Tuan Muhammad Arif bin Hairoman, Pengerusi Anak Kandung Suluh Budiman AKSP Kebangsaan. Yang berusaha Ustaz Rasid bin Jusuh, Pengarah Kanan Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah. Yang dihormati Tuan Dr. Kamal bin Syafi'i, Pengarah Pusat Inisiatif Pendidikan Neutrik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Tuan Dr. Abu Zarin bin Haji Selamat, Timbalan Dekan Perhubungan Pelajar dan Alumni Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Encik Yusof bin Ahmad, Pengetua Kolej Zakba Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Jemputan, Pengarah-pengarah KPTI Negeri, Pengurus-pengurus KPTI Cawangan dan kaki tangan, graduan-graduan yang diraikan serta sidang hadirin sekalian. untuk makluman para hadirin, Istiadat Convocation ke-15 Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah KPTI ini merupakan program yang juru kali diadakan. Program ini diadakan bersempena meraihkan pelajar-pelajar KPTI yang telah menamatkan pengajian dengan jayanya. Hadirin yang saya hormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, memohon doa agar majlis ini diberkati dan dalam redha ilahi. Dengan ini, majlis mempersilakan Saudara Haziq bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa fadarraqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan masmuma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na syaqiyan wa la marhuma. Rabbana alayhi tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ja'alna min ahlil mubarakah wa ja'alna min ahlil maghfirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa ja'alna min ahlil firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Rahmatilah majlis kami ini bagi meraihkan insan-insan hebat ini untuk agama-Mu. Perihalakanlah mereka dunia dan akhirat.
demi memudahkan mereka dalam mendidik bangsa dan dapat mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Kami memohon kekuatan dari hadratmu ya Allah supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta murniakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haziq di atas bacaan doa itu tadi. Semoga kita semua sentiasa berada dalam limpahan kurnianya. Emas tempawan buah putri, bersanah indah buat rupawan. Sedilah Tuan tampilkan diri bersama Mada kata luan. Maju dengan ini menjemput yang berusaha Tuan Dr. Haji Muhammad Hisham Risuki, Ketua Pengarah Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniah, bagi menyampaikan ucapan wan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang juru acara majlis kita pada petang ini daripada MMK, Majlis Mahasiswa Kolej Kolej Zabah Upsi Tanjung Malim. Tahniah. Itu juga yang berusaha Tuan Dr. Yusuf bin Ahmad selaku pengetua Kolej Zabah Upsi Tanjung Malim, yang berbahagia Tuan Rashidi bin Johan, Timbalan Pengarah Pusat Alumni Upsi, yang berusaha Cikgu Arif Hairoman selaku pengurusi anak kandung Suluh Budiman Kebangsaan Upsi, yang berusaha Tuan Haji Rashid bin Yusuf, pengarah kanan KPTI Malaysia, yang dihormati Dr. Kama bin Syafi'i, penasihat KPTI Malaysia, seterusnya para pengarah, pengurus-pengurus KPTI, tetamu-tetamu VIP, dan seterusnya para graduan KPTI Al-Insaniah Malaysia untuk kali yang ke-15 dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, lebih dulu saya ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan para graduan yang telah berjaya belajar ataupun menyambung pengajian di KPTI ataupun Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniah Malaysia dalam jurusan diploma dan diploma lanjutan. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan yang akan mengambil diploma dan diploma lanjutan pada pekan ini. Tuan-tuan sekalian, tak kenal maka tak cinta, maka sukalah saya memperkenalkan sedikit tentang KPTI,
Jadi mungkin ada yang dah tahu apakah itu KPTI dan mungkin ada yang belum tahu apakah itu KPTI. Jadi KPTI adalah nama singkatan kepada Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 1997. Bermakna usia KPTI sudah pun menjangkau 27 tahun lebih kurang. Ya. Bermula KPTI di Sungai Besar, Sabak Bernam. Ya, dan sekarang ini alhamdulillah untuk makluman para YIP, tetamu di atas pentas dan juga tetamu-tetamu di bawah sana, sekarang ini alhamdulillah KPTI sudah pun mempunyai cawangan-cawangan pusat pembelajarannya di seluruh Malaysia, di ibu negeri di seluruh Malaysia dan bandar-bandar besar di Malaysia. Alhamdulillah. Ini semua adalah dikembangkan oleh bekas-bekas pelajar KPTI itu sendiri. Untuk makluman yang berbahagia Dr. Yusuf bin Ahmad, Ketua Polis Zabah, tetamu kita pada petang ini dan semua. KPTI ini saya katakan tadi asalnya di Sungai Besar Sabana, tetapi kemudian berkembang ke seluruh Malaysia adalah dengan jasa baik bekas-bekas pelajar. Jadi bekas-bekas pelajar KPTI bila dia dah tamat, mereka berminat untuk membuka cawangan pusat pembelajaran KPTI. Maka alhamdulillah, ya, sebelum COVID hari itu kita sudah mempunyai 40 pusat pembelajaran KPTI di seluruh Malaysia dan bandar-bandar besar. Ya, tetapi selepas masa COVID, cawangan-cawangan kita juga mendapat tempias sebagaimana industri-industri yang lain. Ada yang tutup, ada yang sebagainya. Maka daripada 40 cawangan KPTI tinggal 10. Ya, hari ini tinggal 10 saja. Sebab apa jadi macam tu? Ya, apabila masa COVID itu, ramai pelajar-pelajar kita terpaksa berhenti akibat daripada mereka terpaksa diberhentikan kerja. Kan masa COVID hari itu ingat tak? Pejabat tutup, kedai tutup, syarikat tutup, kan? Ingat tak? Ya, semua tutup kan? Jadi ramai yang kena buang kerja. Jadi bila dah buang kerja, tidak ada gaji, tak boleh bayar orang. Betul tak? Jadi bila dah tak boleh bayar orang, akhirnya cawangan-cawangan kita pun terjejas. Bukan sahaja saya dengar semua industri termasuklah KPTI juga. Dan kita berharap selepas ini tidak ada lagi lockdown, tidak ada lagi darurat. Kalau ada darurat lagi, saya rasa habislah. Banyak syarikat, kedai tutup dan sebagainya. Dan kita setakat ni kita tengok keadaan negara kita aman damai, dalam keadaan stabil, alhamdulillah. Okey, kerana ia memberi kesan kepada perniagaan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, KPTI adalah sebuah kolej agama Islam yang ditubuhkan di Sungai Besar, Sabak Bernam asalnya, Selangor, dan berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Selangor. Ya, dan juga kita juga mempunyai nombor pendaftaran dengan pihak Kacim. Ya, selain daripada itu, KPTI juga didaftarkan di bawah koperasi dan didaftarkan juga baru-baru ini di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Alhamdulillah, pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah pun datang melawat di KPTI dan mereka faham tentang objektif penubuhan KPTI dan mereka mengatakan KPTI boleh meneruskan program yang sedia ada, tidak ada masalah, tetapi memfokuskan kepada program pengajian sepanjang hayat.
Jadi selepas daripada tamat pengajian ini, saya mengharapkan semua para pelajar boleh memohon tauliah mengajar daripada Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Dengan adanya diploma ini, tuan-tuan layak memohon tauliah mengajar untuk di masjid dan surau. Alhamdulillah, semua pelajar-pelajar kita yang memohon tauliah telah lulus dan tidak ada masalah. Selain daripada itu, walaupun diploma kita ini tidak ada MQA, tetapi lulusan diploma kita ini boleh bekerja di sektor swasta yang luas. Bagaimana yang tuan-tuan para pelajar sedia maklum, di industri di luar sana ada menawarkan ataupun mempunyai logo halal. Semua industri, baik makanan, perkhidmatan, pembuatan dan sebagainya ada logo halal. Jadi pihak JAKIM telah mensyaratkan kepada semua syarikat-syarikat yang memohon logo halal JAKIM ini untuk melantik seorang eksekutif halal di syarikat masing-masing yang mempunyai latar belakang agama. Jadi sebab dia nak kena pantau di syarikat itu, JAKIM akan beri khusus kepada pegawai yang dilantik oleh syarikat. Contohnya Nestle, JAKIM akan melantik dia sebagai wakil JAKIM untuk memantau, dan juga dialah yang menguruskan untuk renew, pembaharuan logo halal dan sebagainya. Jadi inilah peluang yang sangat besar kepada lulusan KPTI untuk menjawat eksekutif halal di semua syarikat yang begitu banyak di dalam negara kita. Selain daripada eksekutif halal, lepasan-lepasan diploma KPTI misalnya Malaysia juga boleh menjadi pegawai latihan, boleh menjadi pegawai agama, pegawai kaunseling dan sebagainya. Jadi tuan-tuan walaupun tidak dapat bekerja di sektor kerajaan kerana diploma tidak ada MQA, tetapi tuan-tuan boleh bekerja di sektor swasta yang ada KWSP, PSO, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Dan sekarang ini pula akan datang ke kerajaan pun dah sama macam swasta, dah tak ada BNJ lah. Kerajaan pun KWSP juga. Jadi swasta kerana sama. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lulusan KPTI juga walaupun kita ini tidak ada MQA, tetapi tuan-tuan boleh menyambung pelajaran. Boleh menyambung pelajaran. Nanti akan diterangkan oleh Dr. Yusof, Dr. Yusof, Yusof Ahmad, tentang mungkin laluan-laluan selepas tuan-tuan menamatkan KPTI. Kita dapat tahu, bukan kita dapat tahu lah, memang kita dah tahu pun, MQA ada menyediakan laluan kepada orang-orang yang daripada golongan macam ini, iaitu dipanggil laluan kedua, golongan orang yang bekerja, iaitu menggunakan laluan apel MQA. Lepas daripada diploma KPTI, tuan-tuan nanti dikendaki mengambil apel MQA dan boleh menyambung di mana-mana sahaja tahun satu ijazah universiti awam. Setakat ini pelajar-pelajar KPTI sudah pun masuk ke UiTM, masuk di UKM, sudah masuk di USAS Perak, Universiti Malaysia Pahang dan sebagainya. Ramai. Ada yang masuk OUM dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tidak terbimbang tentang masa depan tuan-tuan, kerana di KPTI tetap menyediakan laluan-laluan alternatif kepada tuan untuk sampai ke menara gading. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah seberingkas tentang KPTI untuk makluman semua. Dan saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua graduan, pengarah-pengarah, pengurus-pengurus KPTI negeri-negeri yang telah banyak membantu KPTI selama ini.
Dan saya juga mengoffer lepasan-lepasan pelajar KPTI untuk mengembangkan KPTI ini di tempat tuan-tuan. Semoga lebih ramai lagi pendakwah dapat dihasilkan. Saya kira itu sajalah ucapan saya pada petang ini. Dan sekali lagi saya minta ampun dan maaf jika tersalah silap, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada surat ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Syafri atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan sekalian, majlis ini menjemput yang dihormati Tuan Muhammad Arif bin Hairoman, pengerusi anak kandung Suluh Budiman AKSP Kebangsaan, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua pengacara majlis. Yang berbahagia Dr. Yusof Ahmad, Pengarah Polis Sabah Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yang Berusaha Encik Rashidi bin Johan, Timbalan Pengarah Pusat Alumni, yang mewakili Pengarah Pusat Alumni Dr. Siti Hartini binti Ahmad, Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Hisham bin Sugi, Pengasas dan Pengarah Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Ihsaniyah Malaysia, Yang Berusaha Encik Yusuf, Timbalan Pengarah Kanan Kolej Pengajian Tinggi Islam Malaysia. Sebenarnya kepada penasihat-penasihat KPTI, pengurus-pengurus KPTI negeri-negeri, dan juga pengurus cawangan di cawangan negeri-negeri masing-masing. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Arif bin Hairoman ialah pengurusi alumni anak kandung Suluh Budiman Negeri Selangor, dan dalam masa yang sama juga adalah pengurusi Majlis Anak Kandung Suluh Budiman Kebangsaan. Saya merasa bangga di atas pentas ini ada dua anak murid saya di atas pentas ini. Pertama ialah Dr. Hisham sendiri, tak berdiri Dr. Hisham. Dr. Hisham ni anak murid saya di SMK Sungai Besar. Dan yang kedua di ujung sana ialah Dr. Kamal Syafiq, pensyarah di usia ini. Jadi kedua-dua inilah yang menjadi tonggak kekuatan saya apabila saya dibawa masuk oleh Dr. Hisham dalam convocation yang ke-11 di Politeknik Sabah Bernam. Kemudian saya bersama dalam di Sungai Besar, dan tahun lepas convocation yang ke-14 di Kota Kinabalu. Jadi dalam kedua-dua convocation itu, atas nama alumni saya berjanji kepada Dr. Hisham, insyaAllah 2014 nanti kita akan bawa convocation ini di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi pada peringkat awalnya kita nak buat di panggung percubaan depan sana, panggung percubaan. Tapi kerana panggung percubaan tu terlalu besar sangat, mungkin ruang kita ni jadi terlalu kecil. Jadi alhamdulillah dengan ihsan daripada Kolej Sabah, kita dapat mengadakan bersama-sama pada petang ini. Jadi saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniah kepada para graduan yang dimuliakan. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada ibu bapa, saya ucapkan selamat datang. Selaku alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya amat merasa bangga kerana inilah kali pertama dalam convocation yang ke-14 kita dapat mengadakan convocation ini di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Balai. Jadi selamat datang. Syukur-Alhamdulillah mungkin akan datang seterusnya, mungkin dengan kerjasama Kolej Sabah atau mana-mana kolej yang ada di universiti ini, kita akan teruskan usaha untuk untuk mengadakan convocation ini. Kita akan buat di Universiti Pendidikan Sultan Idris ini. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan. Kurang-kurangnya semalam dan hari ini, mana-mana yang dah sampai semalam, kita sudah dapat melihat bumi Mu'alim ini, khususnya bumi pendidikan Sultan Idris ini. Dan malam tadi saya bawa tuan-tuan ke sebahagian daripada usia kita ke perpustakaan Tuanku Bainon di kampus Sultan Abdul Jalil. Sebab semalam kita berjangka nak melawat kilang melawat ladang bunga matahari. Tak dampatlah sebab hujan semalam. Sebenarnya UPSI juga mengeluarkan produk-produk, produk yang boleh digunakan oleh orang kita, contohnya burung puyuh, limau,
Pembantu madu madu peluluk daripada bunga matahari. Dan ini merupakan satu produk yang boleh membanggakan UPSI ini selain daripada pendidikan kita yang Jadi kepada para graduan, sejak Syabas dan Tahniah, ini bukan langkah pertama untuk kita menyambung pelajaran. Mungkin kita boleh tingkatkan lagi. Untuk malam-malam tuan-tuan, saya pun masih kurang sihat juga. Saya sudah berumur 70 tahun. Untuk malam tuan-tuan dah 70 tahun, cucu anak saya 6 orang, cucu saya ada 16 orang. Jadi kerana Dr. Hisham ni bawa saya kemari, kemudian ada kaitan dengan alumni Universiti Kesuadian ini, maka saya sangat bangga dan cuba membantu supaya boleh, walaupun kadang-kadang jalan saya sudah tak betul jalan itu sebab sakit lutut tuan-tuan InsyaAllah mudah-mudahan rezeki ada, umur panjang, kita akan dapat berjumpa lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah. Terima kasih kepada Kolej Safa yang menjadi tuan rumah kita pada petang ini, menyediakan urusianya sendiri, dia taklimat kepada kami pagi tadi. Alhamdulillah, ini satu pencapaian yang baik kepada KPTI ini. Jadi saya rasa itu sahaja ucapan saya sebagai mewakili alumni. Mudah-mudahan kita akan terus mengadakan program-program seperti ini di masa-masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Hormati Tuan Muhammad Arif bin Hairoman atas ucapan sebentar tadi. Dan seluruh lingkungan kami, Bapak Jami yang berkemudian, mana dihulu semua diberi kata rasmi hajatnya kami. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Bersahab yang dihormati Encik Yusuf B. Ahmad, Pengatur Malaysia Surabaya Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan istiadat Convocation ke-15 Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniah KPTI. Majlis dengan penuh tazim yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya dengan rasa orang kata terharu pun ada, rasa terkejut pun ada, di atas orang kata peluang yang diberikan. Dr. Muhammad Hisham bin Surgi, pengasas kepada Kolej Pengajian Tinggi Islam Insaniah Malaysia. Kemudian kepada Cikgu Muhammad Arif, ini orang yang sangat-sangat kita orang kata apa, orang lama, yang tinggi ilmunya, yang dah mendidik anak didik dia di hadapan kita ni sebagai pengurusi alumni kebangsaan untuk UPSI. Kepada tenaga-tenaga pengajar Kolej KPTI ni, kemudian seterusnya kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini untuk melihat anugerah ataupun pencapaian yang yang akan diterima oleh sama ada anak pun ada, yang saya tengok sebab kita tak ada had umur di sini. Anak pun ada, suami pun ada, isteri pun ada Jadi kita rasa macam tak ada beza dah umur tu. Dan seterusnya lah saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah lah kepada graduan-graduan diploma dan juga diploma lanjutan dalam pengajian Islam daripada Kolej KPTI ni. Baik. Pertamanya saya sangat mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Kolej KPTI ini kerana telah memilih Kolej Zakbar sebagai tempat untuk satu majlis yang amat gilang gemilang ni sebenarnya di atas kejayaan pelajar-pelajar yang akan menerima anugerah pada petang ni. Jadi saya selaku pengetua di kolej ni dan juga wakil daripada UPSI merasa sangat terharu di atas pemilihan tempat ni, dan juga saya mengambil peluang ni juga untuk sebagai satu pendedahan kepada pelajar-pelajar ataupun penghuni kolej, iaitu Majlis Mahasiswa Kolej MMK, yang menjadi, kalau kita katakan,
floor manager untuk program ataupun untuk majlis kita pada petang ni. Okay, terima kasih juga diucapkan. Tidak lupa juga saya nak ucapkan tahniah juga kepada tokoh-tokoh awam juga yang akan difahamkan akan dianugerahkan juga pada majlis kali ini, dan seterusnya kepada tenaga-tenaga pengajar daripada kolej KPTI ini juga. Okay. Saya tadi, Doktor pengasas KPTI tadi minta penjelaskan tentang bagaimana hala tuju graduan-graduan daripada KPTI ni. Sebenarnya memang UPSI ada membuka ruang dan peluang kepada graduan-graduan yang telah pun tamat pengajian dan bekerja. Kita ada satu program yang dipanggil Apel Q. Apel Q ni ialah satu program yang mana kita mengambil pelajar-pelajarnya ialah daripada yang dah bekerja. Dia menggunakan kerja-kerja harian dia tu sebagai tugasan-tugasan yang perlu dilengkapkan. Maknanya dia bukan kata datang kuliah hujung minggu ke datang kuliah semasa, tidak. Dia akan dinilai berdasarkan apa sahaja yang dia buat sepanjang proses dia bekerja tu. Okay? So dia punya tugasan-tugasan tu kita hanya mendokumentasikan semula apa perkara-perkara yang kita buat. Kalau kita dalam bidang pengajaran, okay, maknanya apa yang kita buat dalam bidang pengajaran kita tu, persediaan-persediaan yang kita buat, bahan-bahan mengajarnya, bagaimana kita membuat pentaksiran kepada pelajar-pelajar kita. So ada proses-proses dia melengkapi dan memenuhi kehendak dalam pengajian dia. Okay? Jadi kita ada, buat masa ni kita ada Apel Q untuk Masters dan PhD. Untuk ijazah, kebanyakan fakulti sedang dalam proses untuk menyediakan dokumennya untuk mendapat akreditasi, ya, supaya graduan-graduan nanti, maknanya daripada hasil pengajian dia tu nanti, Apel Q nanti dia akan dapat anugerah dan diiktiraf oleh kementerian lah, maknanya daripada JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, dari segi gaji dia, grade dia. Okay? Saya bagi contoh, macam sekarang ni Fakulti Seni Muzik dia ada pelajar Apel Q dia. Siapa dia? Iaitu penyanyi yang hebat di Malaysia, Nash. Kalau orang rockers dia tahulah, okay? Nash tu penyanyi rock. Dia adalah pelajar pertama yang membuat Apel Q di Fakulti Seni Muzik. Kalau di Fakulti Sains Sukan ada seorang jurulatih bola sepak. Siapa lupa India, nama dia apa? Saya lupa nama dia. Okay, itu pun mengambil Apel Q untuk PhD. Sebenarnya apa yang perlu dilengkapkan, contoh sebab yang ada di universiti dengan yang ada di industri dia tak sama. Kami di universiti ni, kami lebih kepada menyediakan teorinya, tetapi praktikalnya adalah di industri. Jadi orang yang dah keluar, yang dah bekerja, dia berada di industri. Jadi kita perlu mengiktiraf apa yang dah dilaksanakan. Saya bagi contoh kalau kita kenal Ramli Burger, dia tak ada PhD pun, tapi dia jutawan Sebut saja Ramli Burger, satu Malaysia kenal. Tapi siapa yang nak mengiktiraf dalam bidang dia tu? Jadi maknanya contohnya, kalau Ramli Burger tu dia nak ambil PhD, dia hanya mendokumentasikan apa yang dia dah buat. Okay? Bagaimana dia menyediakan dokumen-dokumen dari segi penyediaan kilangnya, dari segi kewangannya, semua tu diperlukan. Dia dokumentasikan saja. Jadi kalau macam orang muzik, dia kena mendokumentasikan apa yang dia buat dalam bidang muzik dia. Jadi itu yang akan diambil kira sebagai pentaksiran dia untuk dia dianugerahkan dalam pengajian dia. Jadi kalau Apel Q tu macam tu. Jadi saya harapkan, saya doakan supaya graduan-graduan yang ada di hadapan saya ni, insya-Allah satu hari nanti boleh juga mengambil ruang dan peluang meneruskan pengajian ni. Sebab kita faham bahawa dalam menuntut ilmu ni memang kita tahu dalam agama pun dah sebut, saya nak sebut pun saya pun bukan arif, orang kata bijak pandai dalam bidang agama ni. Tetapi kita tahu bahawa menuntut ilmu ni wajib dan dia tak ada had umurnya. Okay? Siapa-siapa pun sampai ke liang lahat pun kita still lagi menuntut ilmu.
Jadi apa pun yang saya nampak di hadapan saya ni maknanya tak ada had umur, teruskanlah. Teruskan, maknanya itu selain daripada menuntut ilmu tu dapat pahala, selain daripada pahalanya, seterusnya juga kita menjadi motivasi juga. Kalau yang dah berkeluarga, jadi motivasi kepada anak-anak. Ataupun kepada masyarakat, bahawa kita menuntut ilmu ni, kadang-kadang kita fikir juga, kenapa dah berumur nak menuntut ilmu. Kalau kita tengok ada orang ambil PhD umur 65 tahun, 70 tahun, kenapa? Sebab dia rasa dengan menuntut ilmu tu, dia kena membaca, dia kena membuat penyelidikan dan sebagainya. Itu membuatkan otak dia sentiasa berfikir. Kalau di barat, kalau kita tengok di barat, saya ambil contoh orang barat, dia suka membaca. Dia suka membaca. Kenapa? Bila kita tengok orang buat kajian, bahawa dengan membaca ni sebenarnya ialah untuk membuatkan otak dia sentiasa berfikir. Dan itu juga akan mengelakkan dia daripada nyanyuk. Kita, orang Islam dah tentu dah. Kita pun tahu. Membaca Al-Quran setiap hari itu sebenarnya sampailah, orang kata ke liang lahat tu, orang kata sampai ke akhir hayat kita tu, itu sebenarnya untuk mengelakkan kita. Jadi, membaca itu, terusnya tak ada had umur, menuntut ilmu pun sama tak ada had umur. Jadi, pada saya yang ada di hadapan saya ni, jangan berhenti. Teruskan. Saya juga adalah anak kandung Suluh Beriman. Saya juga dah pelajar UPSI. Saya juga menuntut ilmu macam tuan-tuan juga. Saya dah anak 4, saya menuntut ilmu baru ada degree. Anak 4 saya baru ada degree. Jadi saya kira lewat juga dari segi belajar. Tapi saya fikir bahawa tak ada had umur selagi kita berkehendak, so kita teruskan. Sebab kita faham bahawa dengan menuntut ilmu ni juga sebenarnya menuntut ilmu ni juga membuatkan kita rasa muda sebenarnya. Kita rasa muda sebab kita bercampur dengan orang-orang muda. Jadi kita rasa kita dapat ilmu yang sentiasa mengikuti perkembangan masa, up to date ilmu kita. Jadi kita tidak ketinggalan. Kita rasa kita ketinggalan, kita rasa kita tua sebab kita tidak ada ilmu yang seiring dengan zaman kita tu. Itu yang menyebabkan kita rasa macam, Allah aku ni dah tuanya. Sebab kita tak tahu apa. Cuba kita tahu semua berkaitan dengan IT. Sekarang orang sebut AI semua kan. Kenapa orang sebut tu? Tapi kalau kita umur 60 tahun pun, tapi kita tahu berkaitan dengan ICT ni, internet, AI apa semua ni, kita tak ketinggalan. Jadi kita rasa seiring dengan zaman kita. So that's why kalau kita tengok, kita menuntut ilmu ni sebenarnya kita nak seiring dengan zaman kita. Walaupun umur kita dah lanjut, tetapi kita masih lagi boleh mengikuti perkembangan semasa zaman yang ada sekarang ni. So sebagai kata-kata akhir saya ambil sikit daripada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Kita ada 6 perkara yang kita ingatkan dalam kita menuntut ilmu. Satunya adalah kecerdasan. Kita, otak kita ni semua cerdas. Tak ada yang ni sebenarnya. Selagi kita berusaha, kita akan cerdas. Yang keduanya adalah semangat. Saya tahu tuan-tuan semua semangat. Kita ni semua yang ada depan ni semua semangat. Kalau kita tak ada semangat, kita takkan duduk di sini. Yang ketiganya, kita ada kesungguhan. Terus, kesungguhan. Yang keempatnya, kita ada kecukupan. Maknanya kita dah dianugerah oleh Allah, apa sahaja yang ada dalam hidup kita ni, sebenarnya kita cukup. Kecukupan kita dari segi masanya, dari segi tenaganya, wang ringgitnya, semua sebenarnya kecukupan tu ada untuk kita. Kadang-kadang kita je tak sedar benda tu. Seterusnya ialah bersahabat dengan guru. Macam tadi saya tengok Dr. Kamal dengan doktor ni tadi kan, jumpa cikgu dia balik, bersahabat sampai ke hari ni. So yang ada depan saya pun sama macam tu. Kalau ada anak didik boleh membuka cawangan-cawangan, masih berhubung dengan tenaga pengajar di polis ni, maknanya ini juga satu orang kata persahabatan yang tidak putus sampai akhir hayat kita. Dan yang terakhirnya adalah waktu yang panjang. Waktu yang panjang ni maknanya kita menuntut ilmu tu terus sampailah ke liang lahat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai wakil daripada UPSI dengan ini merasmikan majlis atau istiadat convocation untuk Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Dihormati Encik Yusof bin Ahmad, Pengetua Kuala Sabah Universiti Pendidikan serta Idris atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Buat santapan mata para hadirin sekalian, saudara lagi persembahan nasyid dari yang dihormati Saudara Ashraf Haikal dan Muhammad Haziq yang akan mempersembahkan lagunya Zinira. Dipersilakan. Bersama untuk semua walau dirimu hamba tawanan terjadi pihak Firdausi, kau jadi pintar dia sempurnawi, walau tak pernah melihatmu Zinira. Bersama kita susuri pelindung segala hatimu dengan Zinira, kau memerintah di malam hari, menerangi alam-alam kepercaya purnama. Senang kasih dan tambahkan itu ilahi, tiada sepadan dan tiada bertemu. Kau jadi taruhan dan tiada yang nikmat bersama kita susuri dalam kehidupan. Sedang mata hatimu tetap berjalan. Senang kasih dan tambahkan ilahi, tiada sepadan dan tiada bertemu. Mengumumkan nama-nama graduan bagi program diploma lanjutan. Jagaria dari Jawa Barat Timur,
Muhammad Afan bin Azmi, cawangan Bumi Tiga. Muhammad Ali Imran bin Abdul Aziz, cawangan Bumi Tiga. Seterusnya majlis mengumumkan nama-nama graduan bagi program diploma. Abu Huzaifah Hashim dari cawangan Kuala Selangor. Ahmad Nasrullah Kuala cawangan Kuala Selangor. Ahmad Salihin bin Rozi, cawangan Ibu Pejabat HQ. Amirul Afif bin Azman, cawangan Bumi Tiga. Cik Mahadi bin Cikgu, cawangan Kuala Selangor. Hamdan bin Mahusud, cawangan Kuala Selangor. Hamzah bin Samsudin, cawangan Bagan Datuk. Ismail bin Bakar dari cawangan Bagan Datuk. Khairul Rizal bin Mustafa dari cawangan Kuala Selangor. Marzuki bin Syahrul dari cawangan Bagan Datuk. Muhammad Amirul Akmal bin Muhammad Isa dari cawangan Kuala Selangor. Muhammad Nuri Aiman bin Abdul Ghani dari cawangan Kuala Selangor. Muhammad Syari bin Muhammad Sanusi dari cawangan Bagan Datuk. Muhammad Irwan bin Tahir dari cawangan Kuala Selangor. Muhammad Fahmi bin Yahya dari cawangan Ulu Kelab. Muhammad Izwan bin Kemar dari cawangan Bagan Datuk. Muhammad Nasif bin Muhammad Nasir dari cawangan Ulu Tiram. Muhammad Syahri Hakim bin Syahidah, cawangan Kuala Selangor. Muhammad Aiman Adnan, cawangan Bumi Tiga. Muhammad Faris bin Muhammad Razi, cawangan Kuala Selangor. Muhammad Fauzi bin Lukmani, cawangan Kuala Selangor. Muhammad Haikal bin Muhammad Rabi, cawangan Sungai Buloh. Muhammad Izzuddin bin Rostam, cawangan Ibu Pejabat HQ. Muhammad Nawal bin Muhammad Azim, cawangan Kuala Selangor.
Ismail bin Muhammad Nazim, jawaban urut 3. Muhammad Saleh bin Muhammad, jawaban balas nama. Muhammad Zafar Afiquddin bin Hasan, jawaban urut 3. Muhsin bin Nurdin, jawaban urut 3. Muhammad Izwan bin Yusuf, jawaban Kuala Selangor. Muhammad Uwais Korni bin Bakri, jawaban Kuala Selangor. Nur Aminul Amin bin Muhammad Anwar dan jawaban Bukit Beruntung. Syafiqah bin Hasan, jawaban Kuala Selangor. Said Abdul Rahim bin Said Omar, jawaban Kuala Selangor. Zainal Abidin bin Hashim, jawaban urut Kelang. Abdullah Razli binti Ahmad, jawaban Kuala Selangor. Arifatul Akhiram binti Haji Abdul Aziz, jawaban Ibu Ucapan HQ. Asmita binti Ismail, jawaban Kuantan. Gayangku Nusyariat Hirani binti Amasi, jawaban Muar. Gayangku Siti Maria binti Awan Masih, jawaban Kuala Selangor. Farida Alia, jawaban Kuala Selangor. Habibah binti Haidar, jawaban Kuala Selangor. Hafizah binti Muhammad Abdullah, jawaban Pagan Dati. Hasrina binti Mat Awi, jawaban Kuala Selangor. Ismira binti Ali, jawaban Ibu Ucapan HQ. Kamarul Nisa Elias Hamsyah binti Atai, jawaban Ibu Ucapan HQ. Nur Aini Balkis binti Bakri, jawaban Kuala Selangor. Nur Azizan binti Nurdin, jawaban Ibu Pejabat HQ. Nur Zatul Kahira binti Ismail, jawaban Ibu Pejabat HQ. Nur Syakina binti Muhammad Ibrahim, jawaban urut 3. Nur Hamimah binti Idris, jawaban Kuala Selangor. Nurida binti Ali, jawaban Kuantan. Nurzila binti Harun, jawaban Ibu Pejabat HQ. Nur Atira binti Ali Nuher, jawaban Ibu Pejabat HQ. Nur Wahidul Ain binti
binti Amirul Mukminin cawangan Kuala Selangor. Nur Bashirah binti Mustafa Kamal cawangan Kuala Selangor. Nurhana Nasuha binti Muhammad Hamdan cawangan Kuala Selangor. Nur Hasmi binti Muhammad Syabadi cawangan Kuala Selangor. Nurul Huda Farhana binti Sahari cawangan Muar. Nurul Izzah Abdullah cawangan Ibu Pejabat HQ. Puteri Kaisara Batri Shah binti Muhammad Nazir cawangan Kuala Selangor. Safia Zibira binti Sulaiman cawangan Kuala Selangor. Sharifah Munirah binti Husin Al-Tufi cawangan Kuala Selangor. Sharifah binti Hamzah cawangan Ibu Pejabat HQ. Siti Anissa Muhammad Anwar cawangan Kuala Selangor. Siti Hajar binti Khalid cawangan Kuala Selangor. Siti Hajar binti Misra cawangan Ibu Pejabat HQ. Siti Khadijah Muhammad Idris cawangan Kuala Selangor. Siti Nur Muslihah binti Mahani cawangan Kuala Selangor. Siti Nur Aini binti Topali cawangan Muar. Siti Sakinah binti Muhammad Kafri cawangan Kuala Selangor. Sriwati binti Labor cawangan Kuala Selangor. Zaidah Muhammad Ishak cawangan Ulu Kelang. Zaini Asma binti Hasan cawangan Ulu Kelang. Wainurini cawangan Kota Kinabalu. Rusliha binti Omar cawangan Ulu Kelang. Maimunah binti Abdul Ghafur dari cawangan Ibu Pejabat HQ. Dan Allahyarham Osman bin Ismail yang diwakili oleh Ahmad Mustaqim bin Ismail yang merupakan anak bongsu beliau. Allahyarham mempunyai anak yang berjumlah 3 orang yang berumur 61 tahun ketika meninggal dunia pada tarikh 13 hari bulan 11 2023. Tuan-tuan sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Didik Kehormat atas penyempurnaan penyampaian diploma lanjutan dan diploma kepada semua graduan sebentar tadi. Sekali lagi buat santapan mata para hadirin sekalian, ayolah kita sama-sama mendengar persembahan nasyid daripada Ashraf Haikal dan Muhammad Hazim dengan lagunya Kasih Kekasih. Majlis mempersilakan.
bukan sendiri, mengasihi yang sepenuh hati. Ayah manusia sebelum dijauhkan syariat tetap berbataskan mempelajari ilmu matanya agar kita lebih bersedia menuju hari bahagia. Kau tahu ku merinduimu, ku tahu kau mencintaiku. Oh kasih, bersabarlah sayang, saat tidak akan menjelma tua, kita akan disebutkan atas ikatan bukan. Oh kasih, bisa yang berhubungan untuk selamanya kebahagiaan. Semoga cinta kita di dalam berkoordinat berdoalah selalu moga jodoh berpanjangan. Belum didapatkan syariat tetap bataslah pelajari ilmu matanya agar kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Tahu ku merinduimu, tahu kau mencintaiku. Oh kasih, bersabarlah sayang, saat tidak menjelma tua, kita akan disatukan dengan ikatan pernikahan. Oh kasih, di sana kita hidup kita makin bahagia. Cinta kita di dalam berkoordinat berdoalah selalu moga jodoh berpanjangan. Kita akan disatukan ketika pernikahan. Oh kasih, di sana mendengar untuk segala menikah bahagia.
Tuan-tuan sekalian, sekali lagi berikan tepukan yang maha gemuruh buat dua nasyid kita dengan lagunya Kasih Kekasih. Seterusnya, bagi menyempurnakan penyampaian anugerah pelajar KPTI bagi tahun 2023, pihak majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Dr. Haji Muhammad Hisham bin Surgi, Ketua Pengarah Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah, diiringi yang dihormati Encik Rashidi, Pengarah Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris, bagi menyampaikan anugerah. Dipersilakan. Anugerah Pelajar Lelaki Terbaik 2023 Muhammad Wafidul Mali, Cawangan, Kuala Selangor. Anugerah Pelajar Terbaik Perempuan 2023 Zaidah binti Muhammad Ishak, Cawangan, Hulu Kelang. Anugerah Pelajar Terbaik Keseluruhan 2023 jatuh kepada Muhammad Izzuddin bin Rostam, Cawangan, Ibu Percaya. Anugerah Majlis Perwakilan Pelajar Cemerlang 2023 Majlis Perwakilan Pelajar Al-Insaniyah Cawangan Kuala Selangor, Muhammad Faris bin Muhammad Razif, Timbalan Pengerusi Majlis Perwakilan Pelajar KPTI Cawangan Kuala Selangor. Anugerah Pelajar Diploma Lanjutan Terbaik 2023 Muhammad Afan bin Nur Azmi, Cawangan, Hulu Tirau. Majlis merangkakkan ucapan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang diberi hormat atas penyempurnaan penyampaian anugerah pelajar 2023 sebentar tadi. Seterusnya, bagi menyempurnakan penyampaian anugerah pengarah dan pengurus, pihak majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Dr. Haji Muhammad Hisham bin Surgi, Ketua Pengarah Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah, diiringi Yang Berusaha Tuan Muhammad Arif bin Hairomar, Pengerusi Anak Kandung Suluh Budiman AKSB Kebangsaan, dan Yang Berusaha Ustaz Rasid bin Yusuf, Pengarah Kanan Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah, untuk menyampaikan anugerah bahagian pengurusan terbaik bagi tahun 2023. Dipersilakan. Anugerah Pengarah Terbaik 2023 jatuh kepada Ustaz Haji Zairul Hisham bin Haji Abdul Hamid, Pengarah KPTI Negeri Johor.
Anugerah Pengurus Terbaik 2023 kategori lelaki Ustaz Nur Azmi bin Muhammad Iskandar, Pengurus KPTI Kuala Selangor. Dipersilakan. Anugerah Pengurus Terbaik 2023 kategori perempuan Ustazah Tun Putri Tursina Al-Izzah binti Megah Muhammad Hakim IKAM, Pengurus KPTI Sungai Buloh dan Kita Perak. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang dihormat atas penyempurnaan penyampaian anugerah bahagian pengurusan 2023 sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi, ayolah kita sama-sama mendengar sekali lagi halua telinga yang akan disajikan pada petang yang penuh berbahagia ini daripada duo nasyid tersohor UPSI yang sehormatnya menjemput dan mempersilakan saudara Ashraf Haikal dan Muhammad Haziq dengan lagunya Bertemu Semula. Majlis mempersilakan. Biar saja membara di dada, sembuhkan dia dengan setulus demi kemaafan. Kita telah mencarikan semua Tuhan yang menguji dengan perpisahan. Kini kita tetap bertemu semua. Sampai siap peluang yang ada begitu saja. Ini detiknya kasih dan sayang dihitam semula. Kita tidak mungkin mampu mengulangi masa. Hujan akan kembali kepada semula. Jadi kami banyak berubah saja. Telah menzahirkan semua pertemuan. Tuhan yang menguji dengan perpisahan. Kini ditakdirkan bertemu semula. Kita tidak mungkin mampu
Malaysia. Bagi menyempurnakan penyampaian anugerah tokoh, pihak majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Dr. Haji Muhammad Hisham bin Surki, Terpengarah Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah, dan diiringi Yang Hormati Encik Yusuf bin Ahmad, Pengetua Kolej Sabah Universiti Pendidikan Sultan Idris, diiringi Div-Div Kehormat untuk menyampaikan anugerah tokoh bagi tahun 2023. Dipersilakan. Belakang bagi penerimaan anugerah tokoh ini. Beliau merupakan bekas jurulatara kimia, kemudian beralih menjadi guru dan mengajar subjek sains tahun 6. Lulusan Mahad Hafiz Tuanku Ahmad Mariam, Johor Bahru SMA di Segamai, kemudian melanjutkan pelajaran ke UiTM Sarawak Police dan UTM Sukudai Johor. Kini, beliau bersara awal untuk memberi tumpuan kepada 2 orang anaknya yang berkeperluan khas OKU. Apa yang menariknya, beliau tekun menjadi pembimbing kepada anaknya, Muhammad Izzuddin bin Rostam, yang mengambil diploma pengajian Islam dan Bahasa Arab dengan Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah Malaysia atau ringkasnya KPTI Al-Insaniyah, bermula dari semester 1 hingga semester 6. Muhammad Izzuddin perlu menunjukkan kemampuan luar biasa dan mampu menyiapkan segala tugasan dan peperiksaan. Malah turut hadir ke program wajib beliau, pelajar mengikut aktiviti di luar amali dakwah. Dengan berkat asuhan Nabi Minai, Puan Azhar Nurul Aini, Muhammad Izzuddin memperolehi keputusan yang cemerlang malah sempena Convocation KPTI Al-Insaniyah kali ke-15 ini juga. Muhammad Izzuddin dinobatkan sebagai pelajar terbaik keseluruhan. Begitu di atas dasar pengorbanan seorang ibu Islam yang tidak kenal pandang lelah, memimpin kejayaan Muhammad Izzuddin, Lembaga Senat Kolej bersetuju menganugerahkan beliau sebagai tokoh pembimbing OKU Cemerlang. Dipersilakan untuk mengambil hadiah. Bagi anugerah seterusnya, sedikit latar belakang. Beliau pernah bertugas di Pejabat Pendidikan Sabak Pernam, Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia Putrajaya dan Pensyarakanan di UPSI. Seorang yang aktif dan telah diberikan kepercayaan sebagai pengarah Pusat Perpodenan Pendidikan UPSI. Antara sumbangannya ialah mewujudkan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan menambah aspek kemahiran di dalam kurikulum, menubuhkan sekolah rendah UPSI dan sekolah menengah UPSI serta mewujudkan program SPM Fast Track UPSI kolaborasi bersama KPTI Al-Insaniyah Malaysia. Beliau juga menyumbang kepada pendidikan agama sebagai pensyarah diploma lanjutan KPTI Al-Insaniyah dan juga salah seorang ahli lembaga penasihat KPTI Al-Insaniyah Malaysia. Dari itu, maka di atas pelbagai kejayaan dan sumbangan yang diberikan, maka Lembaga Senat Kolej telah bersetuju menganugerahkan beliau sebagai tokoh kepimpinan pensyarah berpotensi bagi tahun 2023. Berikan tepukan yang maha gemuruh buat Dr. Kamal bin Syafi'i. Seterusnya, sedikit latar belakang almarhum.
Dalam perkhidmatannya kepada komuniti setempat, almarhum merupakan imam 1 dan 2 di Masjid Jami Tanjung Malim Perak lebih 30 tahun. Bukan itu sahaja, ilmu dan pengalaman yang dimilikinya melayakkannya dilantik sebagai penolong pendaftar nikah, cerai rujuk daerah Bentang, Padang dan penasihat kepada Hakim Mahkamah Juvana Negeri Perak. Khusus kepada UPSI, almarhum telah dijemput untuk membacakan doa majlis perasmian pecah tanah kampus baru Sultan Azlan Shah yang dihadiri oleh DYMM Sultan Perak Sultan Azlan Muhyiddin Shah, iaitu pada tahun 2002. Sumbangan beliau terhadap komuniti dan masyarakat setempat khususnya dalam pendidikan dan keagamaan, maka beliau telah dianugerahkan pingat penghormatan guru tahun 1955 dan sijil penghargaan pegawai daerah Bertang Padang tahun 2004. Almarhum meninggal dunia bertepatan dengan sambutan Maulid Rasul SAW pada 21 April 2005 dan dikebumikan di tanah perkuburan Kitayung, Tanjung Malim. Memandang jasa-jasa almarhum dan sumbangan aktif beliau dalam pendidikan dan agama Islam di daerah Tanjung Malim, maka di atas pelbagai kejayaan dan sumbangan yang diberikan, maka Majlis Senat Kolej telah bersetuju untuk menganugerahkan beliau tokoh ulama berjasa bagi tahun 2023. Berikan tepukan yang maha gemuruh buat almarhum Tuan Haji Siddiq bin Muhammad Arif yang diwakili oleh anak beliau sendiri, iaitu teknologis Salman Firdaus bin Siddiq selaku pensyarah UPSI. Latar belakang, Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid atau dikenali juga sebagai panggilan Cikgu Azmi, merupakan tokoh yang cukup popular dan dikenali dalam perjuangan dan kepimpinan NGO baik di Malaysia maupun di luar negara. Lebih lagi dengan identitinya yang sering berkait melipat dengan majlis-majlis rasmi. Seluruh hidupnya diabdikan untuk perjuangan agama, bangsa dan negara. Beliau memimpin hampir 30 pelbagai gerakan NGO dengan membawa suara perjuangan bagi membela nasib golongan sasaran. Kini, menerusi Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia atau MAPIM, Tuan Haji Azmi banyak menyelaras dan mengabungkan organisasi badan bukan kerajaan bagi membela dan menarik perhatian kerajaan serta menyuarakan pelbagai isu tempatan dan antarabangsa. Dan yang kini, kuat melakukan solidariti buat rakyat Palestin. Hubungan baik beliau dengan tokoh-tokoh besar dan NGO luar negara, isu mengenai kesengsaraan rakyat Palestin disuarakan terus kepada Setiausaha Agung PBB. Keberhasilan ini dapat dilihat dengan meningkatkan sokongan masyarakat dunia terhadap isu ini. Atas ketokohan dan semangat ini, beliau telah menerima pelbagai anugerah berprestiji seperti Tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2019, Tokoh Pengguna Negara 2004, Tokoh Pendidik 2013, pelbagai anugerah antarabangsa. Oleh itu, Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah Malaysia tidak ketinggalan untuk turut memberi anugerah kepada tokoh ini. Maka dengan itu, Lembaga Senat Kolej bersetuju untuk menganugerahkan beliau sebagai tokoh kepimpinan NGO Islam Cemerlang bagi tahun 2023. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikan tepukan yang gemuruh buat Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid.
bagi penghargaan dan terima kasih kepada Diberi Kehormat atas penyempurnaan penyampaian anugerah kepada penyampaian anugerah tokoh 2023 sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan persembahan deklamasi saja yang akan disampaikan oleh Aiman Afiq bin Ismail. Untuk makluman para hadirin, sajak pada hari ini merupakan nukilan daripada Ustaz Rashid bin Haji Jusuf yang merupakan pengarah kanan Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah. Majlis mempersilakan. Seram Wajah karya Rashid Haji Jusuf. Seram wajah ceria menghiasi kamar ini. Jubah keramat idaman setiap tolim merasa disarung di tubuh Umi dan Walid. Pesan Nabi, kami mengikut, menuntut ilmu sepanjang hidup, beri mengatur waktu antara nasib, laut dan buku, menjadi saksi di hadapan Tuhan, belajar agama, tuntutan Islam. Anak kandung Suluh Budiman, anak didik Lalit, Dokter Kamal. Tempat dicurah isi dada, tempat disemai benih bitaran. Sedikit sejemput yang mereka pinta, sebangkul sedulang dicurahkannya. Tidak jemu menabur bakti, tidak puas menabur budi, hilang sudah penat dan lelah bila yang ditapih sudah berlari. Jurutera dilepaskan menjadi guru, namun masanya tetap cemburu. Rela hidup dengan ayam, itik, kambing dan lembu demi anak oke. Tiada makna pada diri kalau anak tidak boleh berdikari, sanggup berkorban apa saja bakatan Piramli, asalkan anaknya duduk sama rendah, boleh berdiri sama tinggi. Tubuhnya di sini, hatinya di Gaza. Si kain belikan itu, wajahnya senyum manis. Namun hati berkecamuk sedih. Dia tidak pun memikul senjata, hanya menembak dengan kalam dan pita. Namun pedih siapa yang kena, baik yang marahin atau yang duduk di atas sana. Si kain belikat ini berjuang merobek minda, menegakkan prinsip, mempertahankan
Orangnya dikenang kerana budiman, amal ma'ruf selalu dipesan, jaga solat, jaga iman, membimbing jemaah ke jalan Tuhan tanpa waktu, tanpa balasan. Bukan sanjungan niat derajat, sekadar usaha mencari berkat agar diredai yang maha hebat. Jasa yang murni yang telah kembali tetap diingat, patut pula dihargai, meninggalkan nasihat untuk diikut. Amal soleh untuk diamali. Sudah digenggam, sudah pun diraih, lupa yang sukar, senyum dah manis. Tiba masa berangkat pulang, yang dekat balik menapak, yang jauh berlari anak. Jangan diapai ilmu yang secupa, taburlah di kampung, jadikan segantang, mengambil ilmu yang beradab, santuni yang muda, yang tua dihormati. 27 tahun memperkasa ummah, merakyatkan ilmu di mukim dan daerah. Tidaklah kami sebesar UPSI, tidak juga ramai para tolibi, tidak juga banyak fasiliti. Cuma seiring dalam visi, berkuliah, berdakwah tanpa henti, memperkasakan umat, menegakkan wajib. Sekian. Terima kasih atas kesembuhan proklamasi saja sebentar tadi. Seterusnya, majlis akan teruskan dengan sesi penyampaian cenderamata dan kenang-kenangan, iaitu majlis dijemput yang berusaha Tuan Dr. Haji Muhammad Hisham bin Surgi, Ketua Pengarah Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah, untuk menyampaikan cenderamata. Dipersilakan. Cenderamata yang pertama dipersilakan selaku wakil daripada Kolej Zakbar yang dihormati Encik Yusuf bin Ahmad, Pengetua Kolej Zakbar University Pendidikan Sultan Idris, untuk menerima cenderamata. بشرى لنا ليل المنى زال العنا وفيهنا بشرى لنا. Seterusnya dijemput selaku wakili Pusat Alumni dihormati Encik Rashidi, Pengarah Pusat Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk menerima cenderamata. Seterusnya selaku wakil daripada AKSB dijemput yang dihormati Tuan Muhammad Arif bin Hairoman, Pengerusi Anak Kandung Sulh Budiman AKSB Kebangsaan, untuk menerima cenderamata.
atas kesudian penyampaian syahadat sebentar tadi. Dengan berakhirnya sesi penyampaian syahadat itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Sebelum berundur, marilah sama-sama kita memotretkan momen-momen indah yang ada pada petang yang penuh berbahagia ini. Jadi itu majlis yang segala hormatnya menjemput dan mempersilakan diberi hormat untuk turun ke bawah pentas bagi kita sama-sama memotretkan momen-momen